Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Mazalina Muhammad Nur. Dan saya Atikah Muhammad Naim. Paparan utama Nasional 8 edisi 28 Mei. Tuntutan terhadap Sabah tidak menjadi isu. Datin Mastura calon BN bagi PRK Kuala Kangsar. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak hari ini memberi amaran kepada pihak luar supaya berhenti mencabar kedaulatan Sabah. Beliau menegaskan Sabah sudah merdeka dalam Malaysia sejak 1963 dan pendirian itu tidak berubah walaupun ada pihak lain ingin menuntut Sabah. Menganggap tuntutan pihak luar ke atas Sabah sebagai bukan isu, Perdana Menteri berkata status Sabah dalam Malaysia sudah diputuskan pada tahun 1963 menerusi pungutan suara dan Suruhanjaya Cobalt yang diiktiraf Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Boleh persoalkan. Oleh itu, saya anggap ini sebagai non-isu dan saya nak menyatakan bahawa bumi Sabah ini kita tetap pertahankan Sabah merdeka dalam Malaysia. Rakyat Sabah pun dah menyatakan hasrat sepanjang masa bahawa mereka adalah bersama-sama dalam Malaysia. Dan perkara ini telah pun dinyatakan dengan jelas oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Musa Rahman sebagai Ketua Menteri Sabah. Jadi saya anggap ini sebagai non-isu dan jangan siapa-siapa cuba untuk melakukan apa saja yang boleh menjejaskan kedaulatan Sabah dan Malaysia. Kerajaan komited mempertahankan setiap inci bumi Sabah dengan menambah anggota keselamatan dan menempatkan pelbagai aset ketenteraan sebagai cerminan negeri itu merdeka dalam Malaysia. Beliau mengulas tindakan bakal Presiden Filipina Rodrigo Duterte yang dilaporkan ingin memperbaharui tuntutan ke atas Sabah. Perdana Menteri ditemui selepas merasmikan Majlis Pecah Tanah Pengkalan Operasi Hadapan POH Helikopter Lahad Datu dan Pengkalan Laut Tun Sharifah Roziah PLTSR di lapangan terbang Lahad Datu. Projek pembinaan POH tersebut yang akan bermula awal bulan depan dibangunkan di tanah seluas 0.5 hektar di dalam kawasan lapangan terbang Lahad Datu. Turut hadir Menteri Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein, Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Musa Aman dan Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Dr. Zulkifli Mohamad Zin. Penegasan Perdana Menteri berhubung tuntutan Filipina itu turut disokong Timbalan Menteri Luar Datuk Seri Rizal Merican Naina Marican. Benda itu telah disebut berulang-ulang kali oleh saya dalam parlimen. Saya nak jelaskan. Siapa pun nak sebut, kita dah tekankan bahawa Sabah adalah negeri dalam Malaysia, dalam seluruh negara Malaysia yang berdaulat. Keberadaan Sabah dalam seluruh Malaysia ini telah ditentukan melalui Suruhanjaya Cobalt 1962, maknanya self-determination di bawah naungan payung international framework which is United Nations dan diiktiraf oleh seluruh dunia. Nak claim lah, tetapi we are not going to layan sebab Sabah adalah sebahagian daripada negara Malaysia yang berdaulat. Bersatu padu dalam ikatan solidariti yang kukuh menjadi mata dan telinga bagi pihak anggota keselamatan dan tidak bersikap gunting dalam lipatan. 3 formula itu digaris Perdana Menteri buat rakyat Malaysia untuk bersama dan bertanggungjawab menjaga keselamatan negara daripada ancaman luar. Di pihak kerajaan pula, 3 inisiatif menyeluruh dilaksana yang melibatkan pengukuhan keselamatan pertahanan di ketiga-tiga kawasan strategik laut, udara dan darat. Inisiatif itu bakal dilaksana menerusi usaha mempertingkat kawalan maritim di perairan pantai timur Sabah melalui operasi di Pangkalan Laut Sea Basing iaitu Pangkalan Laut Azizan di Sandakan dan Pangkalan Laut Tun Sharifah Roziah di Sempurna. Pengkalan berkenaan akan bertindak sebagai pengkalan hadapan maritim yang dilengkapi sistem radar untuk pengawasan, pendaratan untuk helikopter dan boleh menerima sehingga 6 buah bot tempur pada satu-satu masa.
Bagi kawalan udara, kerajaan memperuntuk 40 juta ringgit untuk menaik taraf pesawat Hawk secara berperingkat, manakala bagi operasi di darat adalah dengan menempatkan aset baharu Angkatan Tentera Malaysia ATM di Kem Tawau dan Lahad Datu. Balu Allahyarham Datuk Wan Khairil Wan Ahmad Datin Mastura Yazid diumum sebagai calon Barisan Nasional BN bagi pilihan raya kecil PRK P067 Kuala Kangsar pada 18 Jun ini. Pengumuman itu dibuat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang juga Naib Presiden UMNO di hadapan lebih 3,000 penyokong BN pada pelancaran jentera itu di Pusat Gerakan BN di Kuala Kangsar. Yang mempunyai hubungan kait yang baik dengan pengundi-pengundi di Kuala Kangsar, maka tokoh itu adalah Datin Mastura Datuk Yazid. Datin Mastura berkelulusan ijazah undang-undang daripada University of Kent, United Kingdom dan diploma undang-undang syariah dari Universiti Islam Antarabangsa. Ibu kepada 4 orang anak itu juga merupakan seorang yang aktif dalam dunia politik dan menjadi AJK UMNO bahagian Cembung Negeri Sembilan sebelum mengambil keputusan berehat untuk menumpukan perhatian kepada keluarga. Meskipun tidak menyandang sebarang jawatan rasmi, namun beliau merupakan penasihat serta peneman setiap arwah suaminya dalam menggerakkan kerjanya sebagai wakil rakyat di Bukit Candan dan seterusnya mewakili Parlimen Kuala Kangsar. PRK Parlimen Kuala Kangsar P067 diadakan berikutan nas helikopter yang mengorbankan bekas ahli Parlimen Kuala Kangsar arwah Datuk Wan Muhammad Khairil Anwar Wan Ahmad di Seboya, Sarawak pada 5 Mei lepas. 5 elemen menjadi kriteria Datin Mastura Yazid dipilih sebagai calon Barisan Nasional BN pada pilihan raya kecil Parlimen Kuala Kangsar 18 Jun ini. Selain elemen calon tempatan dan golongan profesional, beliau juga merupakan calon likeable yang pernah dinyatakan BN sebelum ini. Naib Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata Datin Mastura dipilih mewakili sayap wanita UMNO yang merupakan tulang belakang parti. Kuala Kangsar, tokoh yang ketahui situasi politik Kuala Kangsar, tokoh yang berdamping dengan masyarakat di Kuala Kangsar, tokoh yang tahu akar umbi Kuala Kangsar, tokoh yang tahu denyut nadi masyarakat dan pengundi Kuala Kangsar. Dalam pada itu, bagi beberapa pemimpin komponen BN, pemilihan Datin Mastura sebagai calon mampu menyambung legasi yang ditinggalkan arwah suaminya. Percaya beliau seorang calon yang layak, mempunyai pengalaman, mempunyai kekuatan dirinya sendiri dan peringatanlah kita ingat jasa-jasa yang Abah Muhammad Datuk Wan Khairil, saya percaya insya-Allah lah akan dapatlah sokongan daripada semua orang Kuala nanti. Dan itu bermakna harapan yang tinggi para pengundi di sini untuk mempunyai seorang wakil yang dapat meneruskan kecemerlangan itu dan seorang yang mempunyai latar belakang yang baik, seorang yang profesional dan seorang yang telah biasa dengan jentera di akar umbi. Saya kira semasa beliau sebagai isteri kepada arwah banyak turun ke kawasan-kawasan di seluruh pelosok kawasan Parlimen Kuala Kangsar ini. Dia mengenali orang kawasan dan orang kawasan mengenali beliau. Calon yang merupakan calon yang berprofil tinggi yang saya rasakan boleh mengatasi dengan mudah calon yang diturunkan oleh parti. Suasana sedih menyelubungi perkarangan Pusat Gerakan BN sebaik sahaja tayangan video arwah Datuk Wan Khairil dan ucapan Datin Mastura dipaparkan di layar skrin. Watikah pelantikan calon diterima anak sulung Datin Mastura, Wan Emir Astaro. Datuk Wan Khairil memandangkan Datin Mastura dalam tempoh edah. Untuk membantu, memudahkan si ibu kami. Adalah pimpinan tinggi dan semua nampak memberi kepercayaan. Walaupun dalam keadaan kami sedang masih lagi grieving, kami perjuangan itu harus diteruskanlah demi warga Kuala Kangsar yang arwah bapa kami cukup cintai.
Kumpulan kedua 68 migran Syria tiba di Pangkalan Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM Subang pukul 11.20 pagi tadi. Mereka disambut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi bersama Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rohani Karim. Kumpulan merangkumi 68 orang daripada 18 keluarga berumur antara 7 bulan dan 74 tahun itu menaiki penerbangan Air Asia dari Camp Bekaa Valley, Beirut, Lubnan. Mereka diberikan dokumen perjalanan kecemasan atau sijil perakuan cemas dan akan ditempatkan di penempatan sementara di Setia Alam Shah Alam, Selangor. Setakat ini, 79 migran dari negara bergolak itu telah tiba di Malaysia sebagai usaha kerajaan dalam menerima 3,000 warga Syria atas dasar ihsan dan perikemanusiaan. Kumpulan pertama terdiri daripada 11 orang daripada 3 keluarga tiba di Malaysia pada 8 Disember tahun lepas. Dan kerajaan menyasarkan 200 lagi migran Syria dibawa ke Malaysia pada bulan puasa nanti. Timbalan Perdana Menteri mengesahkan semua migran Syria yang tiba di negara ini telah melalui tapisan keselamatan dan saringan kesihatan. Prosedur itu bagi memastikan tiada penyakit berjangkit yang memudaratkan rakyat di negara ini selain kemudahan daripada segi pendokumentasian. Kita juga telah mengesahkan semuanya bebas daripada penyakit kronik atau penyakit berjangkit. Ya, ini adalah bagi memastikan agar soal kesihatan dijaga agar ianya tidak memberikan akibat kepada rakyat Malaysia. Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, memandangkan kebanyakan migran itu terdiri daripada golongan profesional seperti pensyarah, doktor, jurutera dan profesor, berkemungkinan besar ada di antara mereka yang akan ditempatkan di beberapa buah syarikat untuk bekerja. Bagi kos pengurusan migran Syria, 2 juta dibelanjakan termasuk kos penyewaan pesawat penerbangan khas. Beliau meminta orang ramai tanpa mengira bangsa dan agama untuk menyumbang kepada badan-badan berkaitan Syria bagi membolehkan lebih ramai warga Syria tiba di negara ini. Kumpulan kedua rakyat Syria yang tiba di Malaysia hari ini antara yang bernasib baik. Tidak seperti lebih 592,700 rakyat Syria di tanah air sendiri hidup dalam kepungan tentera kerajaan Presiden Bashar Assad. Data yang didedahkan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB itu sekaligus mencetuskan kebimbangan nasib orang awam yang berdepan krisis kemanusiaan di negara itu. Jumlah itu adalah pertambahan sebanyak 75,000 orang berbanding 517,700 orang yang direkodkan sebelum ini. Menurut Setiausaha Agong bagi Hal Ehwal Kemanusiaan PBB Stephen O'Brien, tindakan rejim Bashar dengan menjadikan kepungan terhadap orang awam sebagai senjata perang adalah keji dan mesti dihentikan segera. Konflik tiada kesudahan di Syria yang berlarutan lebih 5 tahun mengorbankan lebih 300,000 nyawa. Berjuta-juta lagi hilang tempat tinggal dan menjadi pelarian. Ada yang menyabung nyawa menyeberangi laut ke benua Eropah untuk kehidupan lebih baik. Pembinaan Lebuh Raya PAN Borneo Sabah Pakej 2 bagi jajaran Tawau Sandakan melibatkan jarak sejauh 5 km dilancarkan secara rasmi oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Pelaksanaannya bermula Jun ini dan diteruskan secara berperingkat pada 2017 dan 2018. Dari Kota Kinabalu, dari Sindumin, Kota Kinabalu, Tuaran, Kudat, Ranau, Sandakan, Lahad Datu, Tawau Sempurna, Kalabakan, Keningau. Ini dia jajaran PAN Borneo Highway sepanjang 1,000 lebih 1,236 kilometer akan dibina oleh Kerajaan Barisan Nasional. Bukan sikit punya jalan, bah. Jalan panjang ini. Dan yang paling utama, jalan ini tidak ada tol. Tanpa tol. Dananya besar, bah. Berapa besar?
12.8 bilion. Semasa melancarkannya di SMK Balun Tawau Sabah, Datuk Seri Najib berkata, projek tersebut bukan sahaja dapat merapatkan jurang pembangunan antara Sabah dan Semenanjung, malah mengubah lanskap bumi Sabah. Pelaksanaan pembangunan serta aspek keselamatan terutamanya perairan Sabah terus akan menjadi keutamaan. Kita memang mempunyai visi untuk negara dan untuk negeri Sabah bawah bayu ini. Saya sebagai Perdana Menteri, saya ingin melihat bahawa apa yang dikatakan jurang pembangunan ataupun development gap antara Sabah dan Semenanjung kita dapat rapatkan dan kita dapat mengimbangi supaya Sabah di bawah Barisan Nasional akan terus lebih maju lagi. Projek yang dijangka mula dibina pada awal bulan depan melibatkan kerja-kerja menaik taraf jalan daripada 2 lorong 2 hala kepada 4 lorong 2 hala. Bagi penduduk Sabah, mereka bukan sahaja teruja, malah berterima kasih kepada kerajaan kerana pelaksanaan projek tersebut bukan sahaja memberi keselesaan dan meningkatkan keselamatan pengguna jalan raya, malah merancakkan ekonomi setempat. Bukan sahaja penduduk di Sabah, tetapi di Sarawak juga. Kerana jalan ini memang jalan yang aku rasa paling hebatlah untuk kita Raya Tawau ni, untuk melalui jalan-jalan yang ada di sini yang membesarkan jalan lagi untuk kemudahan kita semua orang Tawau. Okey, manfaatnya memang banyaklah untuk macam kami ni orang-orang kampung ni. Selalunya hasil-hasil pergi ke bandar, jual-jual sayur, jual-jual ikan-ikan. Memang yang manfaat betul-betul lah untuk orang kampung. Sangat baguslah jalan tu. Okey, semua kita bagus. Semua manfaat untuk pengguna pun okey. Tuah ayam nampak di kaki, tuah manusia tiada siapa yang tahu. Amalan konsisten menabung yang dilakukan seorang pemandu van, Gregory Felix Wong bersama sijil simpanan premium BSN SSP sejak setahun lalu akhirnya membuahkan hasil. Beliau dinobatkan sebagai pemenang cabutan bulan April BSN SSP dan menggondol sebuah kereta mewah Mercedes-Benz C200. Tertarik dengan jaminan kesejahteraan masa hadapan yang ditawarkan di samping hadiah serta dividen lumayan, antara faktor utama pemenang dari Sabah ini terus konsisten menyimpan bersama BSN SSP. Saya amat menggalakkan orang ramai lah untuk menyimpan di SSP ini. Peluang anda memenangi hadiah yang ditawarkan setiap bulan mesti ada orangnya lah. Dan juga bukan saja hadiah-hadiah itu, dan juga dividennya amat menarik. Karnival BSN SSP yang berlangsung meriah di Berjaya Times Square, Kuala Lumpur hari ini turut menyaksikan pelancaran kempen 7 jutawan BSN SSP. Kempen yang bermula 1 Jun sehingga akhir tahun ini menawarkan ganjaran sejumlah RM1 juta setiap bulan bagi kategori cabutan istimewa kepada penyimpan yang mempunyai simpanan minima RM3,000. Kategori cabutan istimewa diwujudkan bagi menggantikan kategori cabutan tempatan sedia ada ke arah menarik minat lebih ramai rakyat Malaysia untuk melabur bersama BSN SSP. BSN ni bank community, and then we want to give back to our customers. There is one way of giving back to the customer. At the same time, we want to encourage people to save money. Turut diumumkan pemenang bagi cabutan bulan Mei iaitu Asni Ambau yang berjaya memenangi sebuah BMW 520i. Pihak BSN turut memperkenalkan cabutan remaja khas khusus bagi golongan remaja berusia 12 hingga 17 tahun yang menawarkan ganjaran bernilai RM10,000. Ini juga merupakan antara langkah BSN dalam menyemai semangat menyimpan di kalangan golongan muda. Raja Permaisuri Agong Tuanku Hajah Habinah berkenan melancarkan shilling kenangan 100 tahun Persatuan Pandu Puteri Malaysia PPPM keluaran Bank Negara Malaysia. Pelancaran dilakukan selepas Baginda merasmikan mesyuarat agung tahunan PPPM 2015-2016 yang turut dihadiri isteri Perdana Menteri yang juga Yang di-Pertua PPPM Datin Sri Rosmah Mansor di Pusat Konvensyen Antarabangsa Langkawi LICC.
Ketika merasmikan mesyuarat tersebut, Tuanku Hajah Aminah selaku penaung diraja PPPM bertitah bahawa penerapan ilmu, kemahiran dan nilai murni melalui aktiviti dan program yang dijalankan Pandu Puteri diharap mampu melahirkan golongan wanita, remaja dan dewasa yang berkaliber. Pada majlis itu, beberapa ahli PPPM menerima pelbagai anugerah, antaranya Anugerah Paduka Sri Kandi, Anugerah Sri Kandi, Anugerah Asia Pasifik dan Anugerah Pandu Puteri Raja. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada guru-guru serta rakan-rakan dan ibu bapa saya yang telah banyak membantu, dan saya berharap agar ramai Pandu Puteri akan cuba untuk mendapatkan anugerah ini untuk masa hadapan yang lebih baik. Dan akhirnya saya kat sini mendapat award Pandu Puteri Raja. Dan harapan saya selepas ini saya ingin saya ingin menjadi pemimpin muda Pandu Puteri selepas menghabiskan SPM. Terdahulu Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong berangkat merasmikan galeri 100 tahun dan laman sesawang rasmi PPPM. Memperkukuh hubungan dua hala, memperinci isu serantau serta memperhebat perdagangan dan pelaburan Malaysia-Jepun. Ia bakal menjadi kunci utama lawatan rasmi 5 hari timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ke negara matahari terbit itu bermula esok. Laporan Syahril Sarapudin dari Tokyo. Pertukaran lawatan merupakan petunjuk utama keakraban kedua-dua buah negara. Bagi Malaysia dan Jepun, pertukaran lawatan ini agak kerap sekali. Dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri melawat Jepun secara rasmi sebanyak 5 kali setelah memegang jawatan sebagai Perdana Menteri. Dan ini merupakan lawatan pertama Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi sebagai Timbalan Perdana Menteri ke Jepun. Menurut Duta Besar Malaysia ke Jepun, Datuk Ahmad Izlan, lawatan rasmi Timbalan Perdana Menteri bakal diisi dengan agenda padat ke arah kerjasama yang lebih besar antara kedua-dua negara. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dijadual menyampaikan ucap tama pada mesyuarat Persatuan Ekonomi Malaysia-Jepun Majeka dan Persatuan Ekonomi Jepun-Malaysia Jamaica kali ke-34. Beliau juga bakal mengadakan pertemuan dengan rakan sejawatnya Taro Aso selain melakukan lawatan ke NEC Innovation World, East Japan Railway Company serta lawatan ke Bandar Sendai. Lebih tekan pada persepadanan, keselamatan dan sebagainya. Tapi juga isu-isu serantau juga akan dibincangkanlah. Jadi ekonomi of course ada penekanan hubungan dua ekonomi. So the focus is it is on investment and economic, yeah. So this is something that is very important of course because dalam hubungan Malaysia dengan Jepun ni actually the backbone is ekonomi dan perdagangan. Jepun adalah rakan dagang Malaysia yang keempat terbesar selepas China, Singapura dan Amerika Syarikat. Tahun lalu saja perdagangan dua hala dicatat berjumlah 127.40 bilion ringgit yang menyumbang 8.7% daripada jumlah perdagangan Malaysia. Sehingga Disember 2015 juga sebanyak 3,626 projek pelaburan oleh syarikat Jepun telah dilaksanakan dengan jumlah pelaburan 32.9 bilion dolar Amerika. Sehingga kini, 1,400 syarikat Jepun sedang beroperasi di Malaysia. Dan isu-isu lain yang Jepun minat adalah mungkin dalam sektor halal. Ya, you pun dah sini kan, kalau you datang ke airport pun ada bilik sembahyang dan sebagainya kan. So usaha yang dilakukan oleh Pak Jepun untuk menggalakkan lebih ramai pelancong Islam, Muslim datang ada. Dengan keakraban hubungan yang sedia terjalin antara kepimpinan kedua-dua negara, segala perancangan tersebut dilihat realistik untuk diterjemah. Syahril Sarapudin dan juru kamera Zamzi Osman melaporkan dari Tokyo, Jepun untuk TV1. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP mencatatkan caruman 16.86 bilion ringgit bagi suku pertama tahun ini meningkat kepada 4.01% berbanding 16.21 bilion ringgit bagi tempoh sama tahun lalu. Catatan pengeluaran pencarum juga meningkat kepada 3.03 bilion ringgit berbanding 2.68 bilion ringgit. KWSP juga meluluskan 91,099 permohonan bagi pengeluaran fleksibel umur 55 tahun bagi suku pertama tahun ini berbanding 77,865 permohonan bagi tempoh sama tahun lalu.
Di dalam suku tahun yang dikaji, jumlah ahli KWSP meningkat 2.77% dari 14,291,615 bagi suku pertama tahun 2015 kepada 14,688,066 yang mana 6,822,551 adalah ahli aktif. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif KWSP, Datuk Syahril Riza Rizwan berkata, KWSP juga merekodkan peningkatan penggunaan saluran elektronik iaitu 26.20% kepada 3.63 juta berbanding 2.88 juta di dalam suku tahun yang sama pada 2015. Jumlah penggunaan iAccount juga mencatatkan peningkatan 61.25% kepada 4.70 juta berbanding 2.91 juta tahun lalu. Penambahan 5% syarikat perusahaan kecil dan sederhana PKS ke pasaran antarabangsa menjelang 2020. Itu sasaran Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Menterinya Datuk Seri Mustafa Mohamed berkata setakat ini hanya 17% daripada 690,000 syarikat PKS telah berjaya memasarkan produk mereka ke peringkat antarabangsa. Tumpuan juga diberikan untuk membina rangkaian bersama syarikat multinasional di seluruh negara agar mereka berdaya saing bagi mencapai sasaran yang ditetapkan. Seluruh usaha kerajaan kita akan memilihkan sama ada SMB Corp, SMB Bank ke MIDF ataupun khususnya Matrik. Kita sudah ada program untuk pastikan bahawa kita terus dapat tingkatkan prestasi PKS, melonjakkan mereka ke pesada antarabangsa. Itu menjadi matlamat kita. Beliau sebelum itu menyempurnakan Majlis Pelancaran Minggu PKS Peringkat Kebangsaan 2016, Expo Keusahawanan Jeli dan program Pusat Transformasi Komuniti Bergerak Mobile CTC di Sekolah Kebangsaan SK Gemang Jeli. Lebih 300,000 orang disasar mengunjungi Minggu PKS di 13 lokasi serentak seluruh negara yang berakhir 4 Jun ini. Bursa Malaysia dijangka diniagakan tinggi minggu depan berikutan kenaikan harga minyak mentah Brent yang meningkat kepada $50 Amerika setong buat pertama kalinya tahun ini dan kekukuhan nilai ringgit. Naib Presiden dan Ketua Penyelidikan Runcit Affin Wang Investment Bank, Datuk Dr. Nazri Khan Adam Khan berkata hasil mesyuarat kumpulan negara-negara maju G7 di Jepun juga diramal mempengaruhi pasaran. Bagi minggu ini, penanda aras fuksi Bursa Malaysia KLCI, FBM KLCI naik 8.4 mata kepada 1,637.19. Bagi asas mingguan, indeks FBM emas naik 38.08 mata kepada 11,447.8. Jumlah dagangan mingguan meningkat 8.51 bilion unit bernilai 8.39 bilion ringgit. Sementara jumlah dagangan pasaran utama naik kepada 5.61 bilion unit bernilai 7.89 bilion ringgit. Jumlah dagangan warren menambah kepada 654.72 juta unit bernilai 107.95 juta ringgit. Pasaran ACE berkurangan kepada 2.23 bilion saham bernilai 383.86 juta ringgit daripada 2.42 bilion saham bernilai 530.19 juta ringgit yang diniagakan minggu sebelumnya. Dato' Hassan Arifin selaku pengerusi jawatan kuasa kira-kira wang negara PAC dalam kenyataan yang dikeluarkan hari ini menafikan bahawa pemilik Good Star Limited adalah Lau Chek Choo seperti yang dinyatakan dalam artikel akhbar Wall Street Journal WSJ. WSJ juga mengaitkan perkara tersebut dengan surat Bank Negara terhadap jawatan kuasa itu. Dato' Hassan menegaskan Bank Negara sendiri menyatakan maklumat yang diberikan adalah bertaraf risikan dan sebagai badan bukan perisikan, maklumat yang diterima PAC mestilah sahih dan benar. Baik, saudara, seterusnya kita ikuti laporan sukan bersama rakan penyampai Akhtar Hamzah. Silakan. Assalamualaikum, terima kasih Nur Mazalina dan juga Atika. Menjelang perlawanan akhir kejohanan hoki Peloton Razak, walaupun menghormati kekuatan PDRM, skuad Terengganu kendalian Sarjit Singh tetap ingin mengucup
Piala Kejuaraan selepas kali terakhir menjulangnya pada 2012. Sementara jurulatih PDRM Gurmeet Singh berharap anak buahnya mampu melakar sejarah muncul juara buat kali pertama. Dibarisi ramai pemain muda, skuad pengendali berpengalaman Sarjit Singh berjaya melakar kejutan mara ke final menewaskan juara bertahan Melaka. Kejayaan ini adalah sesuatu yang di luar jangkaan Terengganu. Sarjit Singh memuji kesungguhan dan komitmen pemainnya hingga mara ke final. We are very happy. In fact, our target was firstly to be qualified for semi-finals, but I think the players has played really well to qualify for the finals. Bagi Ketua Pasukan Faizal Syahri, PDRM bukan lawan yang mudah. Beliau menjelaskan pasukan yang mampu fokus hingga ke akhir akan muncul juara. Saya lihat Polis punya tim dia ramai pemain yang bagus, ada banyak pengalaman. So saya akan study lah. Sementara itu, jurulatih PDRM Gurmeet Singh teruja menyaksikan skuadnya melangkah ke final. Beliau yang sebelum ini pernah menjadi pembantu jurulatih kepada Sarjit Singh mengakui kehadiran dua pemain berpengalaman, Muhammad Razi Rahim dan Baljit Singh, banyak membantu menaikkan semangat pasukan. It's a very proud moment for us. Actually, Police did very well because all the way they are playing as a unit. So being in the final is something new for them. So this is a history created by Police team being in the Razak Cup final this year. So let's see how is the final going to be. Perlawanan akhir akan berlangsung di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil jam 8.35 malam esok. Pada sesi terakhir semalam, PDRM menewaskan Perak 3-0 manakala Terengganu meraih kemenangan besar 4-0 ke atas Melaka. Anak-anak buah Sarjit Singh tiada masalah menewaskan Melaka untuk mara ke final. Pemain sensasi Terengganu Faizal Syahri meletakkan pasukannya di depan seawal minit ketiga menerusi gol Padang. Pada suku kedua perlawanan, Melaka dihukum lagi. Kali ini menerusi jaringan Padang Muhammad Akhimullah Anwar Esok pada minit ke-25. Cuba untuk mencari gol pertama, sebaliknya anak-anak buah Azrul Effendi ketinggalan 0-3 apabila Faizal Syahri menjadikan gol ketiga buat Terengganu, kedua buat dirinya dalam perlawanan ini. Ketika perlawanan menuju penamat, Terengganu memastikan mereka layak ke final apabila jaringan Padang Firhan Asyari menjadikan kedudukan berakhir dengan keputusan Melaka 0, Terengganu 4. Sementara itu, dalam satu lagi perlawanan aksi separuh akhir, PDRM terpaksa menunggu sehingga suku keempat perlawanan untuk menjaringkan gol menewaskan Perak. Minit ke-48, Kamarudin Abdul Latif memecah kebuntuan sekaligus meletakkan PDRM di depan menerusi jaringan Padang. 4 minit kemudian, Fazal Reza muncul penjaring kedua PDRM juga hasil jaringan Padang. Nabil Fikri Muhammad Nur juga meleparkan sayap buat PDRM pada minit ke-56 untuk memastikan PDRM ke final dengan keputusan Perak 0, PDRM 3. Persatuan Bola Sepak Kelantan KAFA mendapat tajaan Bank Islam melalui kad debit I Visa Bank Islam The Red Warriors. Melalui kerjasama ini, KAFA akan mendapat RM2 daripada setiap pembelian dan pembaharuan semula kad pintar tersebut. Sumbangan tersebut secara tidak langsung dapat membantu KAFA membangunkan sukan bola sepak di negeri Kelantan. Majlis pelancarannya disempurnakan oleh Timbalan Presiden KAFA, Datuk Seri Afandi Hamzah di Kota Baru, yang turut dihadiri pengarah urusan Bank Islam Malaysia Berhad, Datuk Seri Zukri Samad. Kita bukan saja dapat mempromosikan bola sepak itu sendiri, tetapi pada masa yang sama ianya merupakan suatu kolaborasi yang boleh memberikan manfaat dan kebaikan kepada kedua-dua pihak, kepada bank sebagai suatu institusi kewangan dan kepada pasukan Red Warrior, khususnya pasukan bola sepak yang sentiasa memerlukan sokongan daripada semua pihak yang berkaitan. KAFA adalah persatuan bola sepak negeri pertama yang bekerjasama dengan Bank Islam Malaysia Berhad dengan melancarkan kad tersebut.
Sebelum ini, pihaknya telah bekerjasama dengan Persatuan Bola Sepak Malaysia dengan melancarkan kad debit Bank Islam Visa Tim Harimau. Bank Islam mensasarkan 50,000 kad untuk dipasarkan. Mereka yang ingin memiliki boleh berurusan di 14 cawangan Bank Islam seluruh Kelantan. Ingin mengucapkan terima kasih kepada Bank Islam kerana telah menubuhkan satu kad bank visa bagi kemudahan semua player dan semua kalangan. Dapatkan kad bank ini di cawangan-cawangan Bank Islam di seluruh negara. Pada saya memang sesiapa pun memang patut memiliki kad debit Bank Islam ni sebab dia banyak manfaat dan banyak kelebihan. Malaysian Invasion Mixed Martial Arts (MIMA) yang kembali bagi musim keempat tahun ini menampilkan saingan lebih sengit. Selain kemahiran, sukan seni mempertahankan diri yang bercorak agresif ini juga perlu mengutamakan aspek keselamatan. Sejauh manakah keselamatan atlet dijaga dan jenis kecederaan yang biasa dihadapi oleh mereka yang terlibat dalam sukan tempur ini? Laporannya bersama wartawan Fazli Ibrahim. MIMA amat sinonim dengan aksi lasak melibatkan dua orang sedang berlawan. Setiap tahun penganjurannya, satu unit paramedik akan dipanggil dipertanggungjawabkan bagi memastikan keselamatan dan kecederaan atlet dapat dijaga. Bagi salah seorang petugas, Syahrul Nizam Razif, aspek keselamatan sentiasa dititik beratkan setiap kali perlawanan. Ia perlu bagi memastikan setiap atlet bertanding akan dapat bertempur dengan risiko kecederaan lebih rendah. Setiap fight pejuang ataupun fighter yang datang di MIMA yang berdaftar, kita akan lakukan screening yang dipanggil sebagai pre-medical check-up, yang mana kita mendemuramah ataupun kita memastikan tahap kesihatan dan juga tahap keselamatan fighter tersebut. Syahrul Nizam juga menjelaskan antara kecederaan yang biasa dihadapi setiap kali atlet beraksi adalah pendarahan di muka, patah tulang dan kecederaan perut akibat tendangan kuat. Untuk tahun ini, seramai 12 petugas yang sememangnya berpengalaman ditugaskan. Turut terlibat 2 orang doktor terdiri daripada pakar perubatan sukan dan perbidanan dan sakit puan ONG khusus untuk atlet wanita. Manakala bagi atlet terlibat, Muhammad Riza Dahari yang beraksi di kategori featherweight 65 kg, pengetahuan asas tentang bagaimana mengurangkan risiko kecederaan dan di mana tempat yang berisiko tinggi amat penting bagi seorang atlet. Rizal yang melepasi pusingan suku akhir dengan kemenangan TKO ke atas lawannya turut mempunyai pengalaman pernah menerima 3 jahitan di kening. First, sukan ni memang kita tahu sukan paling lasak di dunia. Tapi kita ada cara-cara untuk kita tangini macam mana kecederaan tu dan macam mana kalau impact kena dan cara kita elak. Dan cara kalau kita kena tumbuk macam mana kita punya cara tempis dia kan. Macam biasa kebiasaan yang paling kulit paling nipis bahagian mata lah. Pusingan suku akhir melibatkan 7 kategori: flyweight 56.7 kg, bantamweight 61.2 kg, featherweight 65.8 kg, lightweight 70.3 kg, welterweight 77.1 kg, heavyweight 83.9 kg dan flyweight wanita 56.6 kg berlangsung di Kelana Jaya. Peringkat separuh akhir berlangsung 6 Ogos dan aksi final 3 September di Paradigm Mall Kelana Jaya. Memang musim keempat sememangnya menarik untuk diikuti menggunakan kombinasi tumbukan dan juga sepakan serta teknik jatuhan lawan yang baik pastinya memberikan kelebihan kepada pemenang. Hanya mereka yang kental saja mampu untuk pergi lebih jauh. Fazli Ibrahim, RTM. Baiklah, sekian perkembangan sukan. Kita akan kembali bersama Nur Mazalina dan juga Atikah selepas ramalan cuaca ini. Dengan ini, Assalamualaikum.
Kira-kira 260 orang menyertai aktiviti kayuhan Karnival Suria yang diadakan sempena Karnival Suria 2016 yang berlangsung di dataran letak kereta Kompleks Sukan Likas, Kota Kinabalu. Karnival 3 hari sehingga esok anjuran Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia KKMM dan Yayasan Kebajikan Suria. Pelepasan peserta kayuhan disempurnakan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Panglima Dr. Haji Muhammad Saleh Tun Said. Terhadir isteri beliau merangkap pengurusi eksekutif Yayasan Kebajikan Suria, Datin Sri Raya Erom. Kayuhan ini terbahagi kepada 2 laluan sejauh 7 km bagi kategori VIP dan 30 km bagi kategori terbuka. Penasihat Kelab Anggota Penerangan Sabah Datuk Sadi Sariah menjadi pemenang cabutan tiket bertuah yang menerima sebuah motosikal. Karnival turut dimeriahkan dengan pelbagai geram pameran dan demonstrasi memadam api kebakaran. Baik saudara, Nasional 8 28 Mei berakhir di sini. Keindahan 14 buah bot berhias pelbagai bentuk yang mewarnai keajaiban malam 2016 sempena Festival Floria di Raja Putrajaya menutup paparan Nasional 8 untuk malam ini. Saksikan dengan itu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita saksikan bersama.